Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada teman-teman yang menonton video ini. Tajuk video pada hari ini adalah kewujudan harimau jadian di tanah Melayu. Bagaimanakah penjelasan tentangnya? Sila lihat video ini selanjutnya ya teman-teman. Dalam masyarakat Melayu, malah masyarakat Nusantara keseluruhannya, banyak sekali legenda-legenda dan kisah-kisah yang berkaitan dengan harimau ya teman-teman. Ilmu-ilmu atau amalan-amalan yang berkaitan dengan harimau juga begitu meluas kita dengar. Malah ada di antaranya mampu menjadikan pengamalnya seekor harimau jadian. Tidak mustahil ya teman-teman, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya tampilkan legenda-legenda dan kisah-kisah yang berkaitan dengannya seperti di bawah. Pertama, legenda Tuk Paroi. Di Negeri Sembilan terdapat sebuah mukim yang dinamakan Paroi. Nama Paroi adalah diambil sempena nama Tuk Paroi yang merupakan pemimpin tersohor pada zaman dahulu. Dikisahkan bahwa Tuk Paroi ini mempunyai ilmu kebatinan atau ilmu gaib yang tinggi sehingga mampu mengubah dirinya menjadi seekor harimau, yakni harimau jadian. Di samping itu, beliau juga mempunyai ilmu yang mampu menjadikan wujud tubuh badannya melebihi ketinggian pokok meranti. Dikisahkan bahwa Tuk Paroi merupakan empunya atau ketua kepada kesemua harimau yang ada di sekitar hutan Melaka, Negeri Sembilan, dan utara Johor ketika itu. Kisah kehebatan Tuk Paroi ini telah dicatatkan di dalam Royal Asiatic Society, Jurnal Malayan Branch Volume 2 oleh Residen British Kuala Pilah, Sir Richard Olaf Winstead melalui artikel bertajuk Karamat of Paroi. Di antara banyak-banyak kisah kehebatan Tuk Paroi terdapat satu kisah yang paling menarik. Pada suatu masa dahulu, seekor harimau berantai milik Tok Gunung Ledang telah terlepas dan membuat bencana di sebuah kawasan bukit. Sedangkan bukit tersebut berada di dalam lingkungan wilayah Tuk Paroi. Tuk Paroi menjelmakan dirinya menjadi harimau jadian dan bertemu dengan harimau berantai yang membuat kerosakan tadi. Pesanan Tuk Paroi tidak diendahkan dan berlakulah pertarungan di antara mereka. Harimau berantai cedera parah dan melarikan diri kembali ke Gunung Ledang. Pertempuran sengit telah berlaku di bukit tadi dan menjadikannya terbelah dua. Dari kisah inilah bukit terbelah itu dinamakan Bukit Putus dan memisahkan Seremban dan Jempol di sebelah menyebelah belahan tanah tadi. 2. Kampung Harimau Jadian Gunung Angsi. Pendeta Za'aba yakni Tan Sri Zainal Abidin Ahmad adalah sastrawan negara yang berasal dari Negeri Sembilan. Beliau banyak menulis tentang sejarah dan kisah-kisah rakyat Negeri Sembilan, termasuk beberapa kisah khusus berkenaan harimau Tuk Paroi tadi. Namun di sini saya tidaklah menyentuh lagi berkenaan Tuk Paroi itu ya teman-teman. Kisah berlaku di Ulu Jempol, seorang lelaki tua telah pun meninggal dunia. Namun beberapa ketika selepas itu lelaki tersebut menjelma semula, melawat ke rumah anaknya dan membawa cucunya yang masih kecil pergi ke pinggir hutan di kawasan Gunung Angsi, yakni tanpa pengetahuan anaknya. Si cucu mengikutinya dari belakang. Belum pun jauh berjalan, lelaki itu berhenti seketika dan mengubah dirinya menjadi seekor harimau. Si cucu menunggang harimau jadian tersebut dan menuju ke puncak Gunung Angsi. Di puncak gunung itu terdapat sebuah perkampungan yang mana semua penduduknya adalah harimau jadian. Namun mereka tidaklah menjelmakan diri menjadi harimau pada kebanyakan masa. Kehidupan penduduk kampung itu sama seperti penduduk kampung-kampung Melayu yang lain. Mereka juga hidup bermasyarakat, bercucuk tanam, bersembahyang, mengaji, bermain, belajar silat, dan lain-lain. Mereka tidak ubah seperti manusia biasa. Menyadari kehilangan budak tersebut, ibu bapanya dan orang-orang kampung bergegas mencari di sekitar Gunung Angsi dan menjumpai budak tersebut berdekatan dengan sebatang pokok kelapa. Dia dalam keadaan tidur dan apabila sedar kelihatan kehairanan dan terpinga-pinga. Akhirnya dia dibawa balik ke kampungnya semula. 3. Legenda Harimau Dengkis dan Tepuk, Kesultanan Johor.
Sejarah JDT berasal dari nama Johor Dengkis Tepuk sebelum ditukar kepada Johor Darul Takzim selepas penubuhan Malaysia. Johor berasal dari perkataan jauhar yang bermaksud permata yang berharga. Sementara Dengkis Tepuk pula merujuk kepada nama Tuk Dengkis dan Tuk Tepuk, iaitu dua ekor harimau keramat yang menjaga kerajaan Johor di sekitar tahun 1880 sehingga 1940. Kewujudan dua harimau keramat ini turut diabadikan pada logo emblem negeri Johor sehinggalah kini. Kerana itulah Johor juga digelar Harimau Selatan, menurut cerita Tok Tepuk kakinya timpang. Kerana itu tergambar pada logo emblem asal negeri Johor, salah seekor harimaunya hanya mempunyai 3 jari berbanding 4 jari pada harimau yang lain. Menurut sejarah, negeri Johor tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa. Itulah tadi dua ekor harimau keramat yang menjaga negeri Johor, dan tapak-tapak kaki mereka ada terdapat di lantai simen istana-istana dan bangunan-bangunan lama. Negeri Johor begitu disegani oleh kerajaan British. Almarhum Sultan Sir Abu Bakar Ibni Temenggung Daing Ibrahim adalah Raja Melayu pertama yang berangkat ke England pada 22 hari bulan Mac 1866. Beliau pernah ke England sebanyak 6 kali sebelum tahun 1900. Beliau malah turut melawat Itali, Perancis, Rusia, Switzerland, Mesir, Greece dan Turki. Persahabatan kerajaan Johor dengan Maharaja Meiji Jepun pernah dicatatkan di dalam sejarah. Sehingga almarhum Sultan Sir Ibrahim Al-Masyhur dianugerahkan darjah kebesaran Jepun, yakni The Grand Golden of the Order of the Rising Sun oleh Maharaja Meiji pada tahun 1936. Pada tahun 1941, Jepun memasuki Johor melalui Singapura yang diketuai oleh Jeneral Tamayuki Yamashita, yakni digelar Harimau Malaya. Namun setelah menghadap Sultan dan ditunjukkan darjah kebesaran tadi, layanan mereka menjadi berbeza. Johor dianggap sahabat oleh Jepun dan diwakilkan dua pegawai sebagai penasihat, iaitu Kenji Doihara, yakni 1943 hingga 1945, dan Shoshiro Itagaki, yakni 1945. Harimau Dengkis dan Tepuk turut diingati sehingga kini. Semasa pembukaan Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Putri, Johor pada 22 hari bulan Februari 2020 yang lalu, sosok ini turut digambarkan melalui persembahan berwarna-warni perasmian tersebut. 4. Buku Malay Scratches oleh Frank Swettenham, yakni 1895. Pada 1895, Frank Swettenham, yakni residen British di Perak, telah menulis buku bertajuk Malay Scratches. Di dalamnya terdapat sebuah kisah berkaitan dengan harimau jadian. Dikisahkan terdapat 4 orang pemuda yang datang ke sebuah kampung. Susulan itu banyaklah ternakan penduduk kampung hilang tanpa diketahui puncanya. Setelah beberapa lama, keempat-empat pemuda itu pergi meninggalkan kampung itu menuju ke kampung yang lain. Setelah beberapa waktu, mereka kembali lagi ke kampung itu semula, namun hanya bertiga. Mereka bertiga turut membawa bangkai seekor harimau dan meminta penduduk kampung agar mengebumikannya seperti pengebumian manusia biasa. Ia menjadi persoalan kepada penduduk kampung, namun hajat tersebut tetap mereka penuhi. 5. Buku Tracking the White Tiger oleh Patrick Newman, yakni 1961. Di dalam buku Tracking the White Tiger oleh Patrick Newman, yakni 1961, terdapat sebuah kisah aneh yang dialami oleh Sir Hugh Clifford, yakni residen British Pahang pada abad ke-19. Beliau mengisahkan di dalam catatannya bahwa pada suatu malam di kampung Ranggun, tepian sungai Tembeling, Pahang, terdapat sebuah serangan harimau. Sebuah rumah didiami oleh 7 orang lelaki dan 2 orang wanita. Setelah makan malam bersama, mereka pun duduk di ruang tamu sambil bersembang-sembang. Sedang mereka bersembang itu, tiba-tiba terdengar suara harimau mengaum, disusuli terkaman seekor harimau yang besar merobohkan pintu hadapan lalu menyerang ke semua mereka.
Serangan itu berlaku pantas sekali sehingga mengorbankan 8 daripada mereka, sedangkan seorang pemuda berjaya melarikan diri. Pemuda yang melarikan diri itu ditemui dalam keadaan tidak sadarkan diri di hutan berdekatan oleh penduduk kampung. Berdasarkan aduan pemuda itu, pemeriksaan dibuat oleh orang-orang kampung terhadap rumah tadi. Nampaknya kesemua 8 orang tadi telah pun meninggal. Namun yang menghairankan adalah tubuh badan mereka tidak dibaham atau dimakan. Hanya darah mereka sahaja yang kering seolah-olah dihisap sehingga habis. 6. Buku Frontier of Fear oleh Peter Bumgard. Peter Bumgard telah menulis sebuah buku bertajuk Frontier of Fear, Tigers and People in the Malay World, 1600 to 1950. Di dalam buku tersebut ada diceritakan tentang ekspedisi Inggris ke Tanah Melayu pada tahun 1899. Semasa ekspedisi, mereka telah bertemu dengan seorang dukun orang asli yang mengaku bahwa dirinya boleh bertukar menjadi harimau jadian. Menurut dukun tersebut, beliau akan menyiapkan kelengkapan, membakar kemenyan, mengasapkan dirinya, dan membuat bacaan-bacaan seruan dan pemujaan terhadap semangat hutan. Beliau akan bertukar menjadi harimau jadian selama 7 hingga 9 hari. Dan ketika itu akan menyerang lembu-lembu ternakan untuk dijadikan makanan. Setelah itu, dia akan berubah wujud seperti manusia sedia kala. 7. Catatan dari sumber Cina. Menurut catatan yang terdapat dalam sebuah sumber Cina, semasa abad ke-15 di Bandar Melaka terdapat kisah tentang harimau jadian. Menurut sumber tersebut, manusia yang boleh berubah menjadi harimau itu telah hidup di kalangan masyarakat tempatan dan membuat aktiviti-aktiviti harian seperti biasa. Sehinggalah di suatu ketika telah banyak kes kehilangan haiwan ternak, malah ada di antara masyarakat yang mengaku pernah melihat kelibat harimau tersebut. Penyiasatan telah dilakukan dan akhirnya tangkapan telah dibuat ke atas suspek utama, yakni seorang pemuda. Pemuda itu telah ditangkap menggunakan sangkar harimau dan diletakkan di tengah kota. Suatu ketika kebenaran telah terungkap, pemuda itu benar-benar mengubah dirinya menjadi harimau. Setelah itu barulah dia dihukum di tengah Bandar Melaka. 8. Raja Bersiung melawan Kampar. Di dalam hikayat Meruh Mahawangsa terdapat sebuah kisah tentang Raja Bersiung. Hikayat Meruh Mahawangsa merupakan catatan tentang sejarah Kedah tua. Meruh Mahawangsa merupakan pengasas negeri Kedah yang berasal dari keturunan Iskandar Agung dari Makedonia. Raja keempat Kedah tua bernama Raja Sri Maha Indrawangsa atau lebih terkenal dipanggil Raja Bersiung. Beliau juga dipanggil The Dracula of Malaysia oleh sarjana-sarjana barat. Raja Bersiung memerintah dengan kejam karena ketagihannya terhadap darah manusia. Ia menjadikannya ditakuti oleh rakyat jelata. Setelah habis banduan-banduan di dalam penjara dibunuh untuk mendapatkan darah mereka, kini giliran rakyat biasa menjadi mangsa. Setelah habis orang-orang dewasa, anak-anak kecil pula dibunuh untuk mendapatkan darah mereka. Kerana tabiat itu, beliau ditumbuhi 2 gigi taring yang panjang. Bermulalah pemberontakan terhadap Raja Bersiung oleh rakyat jelata yang diketuai oleh bekas pembesarnya sendiri. Suatu ketika telah berlaku pertempuran di antara Raja Bersiung dengan seorang pemuda yang bernama Kampar. Kampar mempunyai ilmu kebatinan atau ilmu gaib yang tinggi, sehingga dirinya menjadi kebal daripada senjata tentera-tentera Raja Bersiung. Beliau juga mampu menukarkan dirinya menjadi haiwan yang besar dan ganas, termasuklah menjadi harimau jadian. Kekalahan Raja Bersiung ke atas Kampar membuatkannya melarikan diri, dan dari situ bermulalah pemberontakan besar-besaran. 9. Film Si Tora Harimau Jadian, yakni 1964, arahan P. Ramlee. Film Malaysia bertajuk Si Tora Harimau Jadian telah ditulis dan diarahkan oleh Tan Sri P. Ramlee pada tahun 1964. Ia berkisar pada kisah seekor harimau jadian yang kejam di kampung Kiambang. Menurut Tok Dukun yakni Mahmud Jun, penduduk harus membayar wang perlindungan kepada Si Tora agar tidak diserang. Namun Panglima Amin yakni Idris Hashim, penghulu yakni Nyak Osman dan Dr. Afendi yakni P. Ramlee menentang arahan tersebut.
Dari situlah terjadinya berbagai krisis yang akhirnya mengorbankan banyak jiwa. Malah Dr. Effendi juga telah menjadi harimau jadian setiap kali melihat cermin. Semua mereka mati akhirnya dan tinggallah Naimah yakni Fazliyatun dan Dr. Abu Bakar yakni Ali Rahman. Mengetahui kelemahan Sitora terhadap kayu tas, akhirnya Sitora berjaya dibunuh. Rupa-rupanya Tuk Dukunlah yang menjadi harimau jadian tersebut dan mengenakan ilmunya ke atas Dr. Effendi sebelumnya. Kisah ini diinspirasikan berdasarkan kisah masyarakat Melayu suatu ketika dahulu ya teman-teman. Namun diolah dengan lebih kreatif agar dapat menarik perhatian penonton. 10. Film Waris Jari Hantu, yakni 2007, arahan Suhaimi Baba. Film Malaysia bertajuk Waris Jari Hantu telah ditulis dan diarahkan oleh Suhaimi Baba pada 2007. Kisah ini berkisah tentang Tok Wan Rimau yakni Azian Irdawati, penjaga saka harimau yang mampu menukarkan dirinya menjadi harimau jadian sekiranya diperlukan. Tok Wan sedang mencari seorang pewaris wanita untuk mewarisi saka harimaunya itu. Tina yakni Maya Karin dan Ari yakni Rusdi Ramli merupakan saudara mara Tok Wan Rimau yang juga sahabat karib sesama sendiri. Saka harimau Tok Wan itu telah melindungi keluarga dan kampung mereka daripada ancaman samsing-samsing bersenjata. Tina mencintai Ari berasa di dalam hati untuk mengahwini Ari walaupun selalu diejek kerana sifat keperempuanan Ari. Kerana itu Ari selalu berselindung daripada orang-orang kampung. Tina kelihatan bakal menjadi pewaris saka harimau Tok Wan selanjutnya, sungguh pun dibantah oleh ibu bapanya. Akhirnya Ari tampil mengorbankan diri dan sanggup menjadi pengganti untuk kebahagiaan Tina. Kisah ini juga diinspirasikan berdasarkan cerita masyarakat Melayu suatu ketika dahulu ya teman-teman. Namun diolah dengan lebih kreatif. 11. Kisah Haji Abdullah dan Aminah, Perak. Kisah ini dicatatkan dari jurnal Harimau dan Orang Melayu. Ia terjadi di negeri Perak. Haji Abdullah bersama dengan 2 anak lelakinya telah masuk ke sebuah kampung. Di sana mereka mendapat kebenaran penghulu Mat Saleh untuk membina sebuah rumah. Haji Saleh seorang duda dan telah terpikat dengan gadis kampung bernama Aminah. Mereka akhirnya berkahwin dan tinggal di rumah Haji Abdullah. Pada mulanya hidup mereka bahagia sehinggalah suatu ketika terjadi kes haiwan-haiwan ternak seperti lembu dan kambing hilang tanpa sebab-sebab yang munasabah. Pada suatu malam, Aminah sedang tidur namun didapati suaminya tiada di sisi. Dia pun bangun dan mencari-cari suaminya. Dia melihat keluar rumah dari jendela dan dalam keadaan terang bulan, dia dapat melihat suaminya sedang beralih rupa dari manusia kepada harimau. Dia ketakutan dan kembali ke bilik untuk tidur. Esok paginya Aminah melarikan diri ke rumah orang tuanya dan mengadu bahawa suaminya itu adalah harimau jadian. Dalam masa yang sama orang-orang kampung memasang perangkap dan nampaknya perangkap tersebut dapat mencederakan harimau jadian itu. Bekas-bekas darah haiwan jelas kelihatan menuju ke rumah Haji Abdullah, namun 2 orang anak lelaki tadi menghalang penduduk kampung daripada memasuki rumah. Residen British Perak diadukan perkara itu dan serbuan dibuat. Namun telah terlambat kerana ketiga-tiga mereka telah pun melarikan diri. Begitulah tadi 11 kisah yang berkaitan dengan kewujudan harimau jadian di tanah Melayu suatu ketika dahulu. Banyak lagi kisah yang lain selain itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat video perkongsian ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Sekian saja saya akhiri dengan Assalamualaikum.